Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Dadah Terkawal 2025. Anda bersama saya Fahmi Fauzi dan ini berita AADK edisi ini. Antara tajuk utama edisi ini: isu dadah masalah kita bersama. Lebih 1,000 sertai program Hari AADK bertemu masyarakat bersama TMDN. KP santuni warga kerja AADK daerah Dungun. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kena pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda penting. Hanya sekali ia boleh meragut. Usaha membantarasi isu penagihan dadah dan substan tidak hanya terletak kepada agensi penguat kuasa seperti Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK semata-mata. Sebaliknya, perlu digerakkan secara bersama khususnya komuniti setempat dan institusi keluarga. Timbalan Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, langkah menyeluruh itu bagi memastikan isu penagihan dadah dapat dikawal secara komprehensif dan bersasar. Beliau berkata tindakan itu dibuat dengan mengambil kira dapatan kajian Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada tahun 2020 mendapati sebanyak 60% daripada jumlah keseluruhan penagih dadah masih tinggal bersama keluarga. Dapatannya ialah setiap daripada 100 orang, 6 orang dia mengaku dia pernah ambil dadah. 6, itu yang mengaku. Barangkali ada yang tidak mengaku. Manakala daripada 6 tu 4 orang dia kata dia aktif. Bayangkanlah 100 orang, 6 orang, 4 orang ialah mereka yang aktif. Dan daripada angka ini, dapatan daripada kajian inilah 60% daripada mereka adalah masih tinggal dengan keluarga. Maka sebab itu kita harap kita mesti menggunakan institusi keluarga dan masyarakat sekeliling bagi menangani isu ini. Ini sesuatu yang membimbangkan. Sebab itulah AADK mengadakan program Hari AADK bersama masyarakat untuk membolehkan kita terus meningkatkan kesedaran dan faham tentang peranan yang dimainkan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Beliau berkata demikian sewaktu berucap dalam perasmian program Hari AADK bertemu masyarakat pada Ahad lalu. Turut hadir Ketua Pengarah AADK Tuan Suteno Ahmad Belon, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan AADK Puan Chan Hon Jin dan Pengarah AADK Negeri Perak Muhammad Azizi Saleh. Dalam pada itu, Syamsul Anwar berkata pelaksanaan aktiviti yang bersesuaian dan tepat perlu digerakkan bagi memastikan tindakan seperti pencegahan awal dapat dilakukan bagi mengelakkan aktiviti penagihan dapat dibendung. Selain itu, katanya aktiviti yang bersasar seperti yang dijayakan hari ini iaitu program Right Against Drugs 3.0 at Lenggong, pertandingan futsal dan bola jaring antara usaha yang boleh diteruskan untuk menarik minat golongan muda menggayakan aktiviti sihat. Kerana kalau kita tengok dari segi angka, lebih daripada 1 juta tu 1 juta rakyat Malaysia terlibat dalam aktiviti penagihan dadah ni. 1 juta. Ini angka yang besar. Daripada jumlah itu, saya sebut 1,051,712 orang lelaki yang terlibat dalam pelbagai peringkat umur. Dan wanita pun ada. Wanita lebih kurang 45,692 orang. Baru saja kita dilaporkan dalam mesyuarat bahawa jumlah tahanan kita di penjara, Datuk lebih daripada 60% adalah mereka yang terlibat dalam penagihan dadah. Sementara itu, lebih 1,000 penduduk di sekitar parlimen ini hadir memeriahkan program Hari AADK bertemu masyarakat bersama Yang Berhormat Timbalan Menteri Dalam Negeri di Tasik Sendar Halu pada Ahad lalu. Program anjuran Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK diadakan bertujuan mempromosi serta menyampaikan perkhidmatan AADK
kepada masyarakat di samping meningkatkan kesedaran pelbagai lapisan masyarakat mengenai peranan komuniti untuk bersama-sama kerajaan dalam usaha memerangi dadah secara menyeluruh. Ketua Pengarah AADK, Tuan Sutekno Ahmad Belon berkata, program itu juga bertujuan menggambling kerjasama pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan, swasta, pihak industri, badan bukan kerajaan NGO dan pemimpin masyarakat dalam usaha pencegahan dadah secara holistik. Program ini juga bertujuan untuk mengembeling dengan kerjasama pelbagai pihak di daerah ini untuk sama-sama dengan AADK dan juga Kementerian Dalam Negeri untuk menangani gejala dadah dan juga pelancongan sosial di kawasan ini. Beliau berkata demikian ketika berucap di majlis perasmian program berkenaan. Terdahulu, Timbalan Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara merasmikan program berkenaan. Dalam program sama, Timbalan Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara bersama Ketua Pengarah AADK Tuan Sutekno Ahmad Belon dan kepimpinan AADK menyertai kayuhan santai Ride Again Drug 3.0 at Lenggong sejauh 18 km melalui beberapa kampung di Parlimen ini. Sepanjang kayuhan santai itu juga Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar turut singgah ke 3 buah rumah klien dalam komuniti AADK bagi menyantuni mereka dan keluarga dalam usaha kepulihan sepanjang hayat. Turut hadir timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Puan Chan Hon Jin, Pengarah Bahagian Pencegahan AADK Zainuddin Abdullah, Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan AADK Azmi Mustafa, Pengarah Bahagian Rawatan Perubatan dan Pemulihan AADK Siti Mariam Mursidan dan Pengarah Bahagian Dasar Perancangan dan Penyelidikan AADK Othman Nazari. Program Cakna Madani Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama Agensi Penguatkuasaan telah diadakan di Dewan Plenari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC di sini pada Khamis lalu. Seramai 2,400 pegawai dan anggota dari Agensi Penguatkuasaan, Keselamatan dan Ketenteraman Awam termasuk Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK hadir bagi mendengar amanat yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tegas beliau, peranan agensi penguatkuasa adalah sangat penting dalam memastikan pelaksanaan undang-undang berada pada landasan betul. Bidang penguatkuasaan itu diberi amanah yang besar. Dan amanah bukan sahaja dari segi pulangan hasil kerajaan seperti custom, LHDN dan lain-lain, tetapi juga dari segi pengawalan, mengelak daripada ketirisan dan sebagainya. Yang itu kita akui. Turut hadir Ketua Pengarah AADK Tuan Sutekno Ahmad Belon dan Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan Azmi Mustafa. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Seketika nanti, AADK akan garis game changer bendung penagihan dadah. Pelbagai pihak zahir sokongan kepulihan klien. Oi! Awal! Ha? Awal! Kalau dari dulu kau tak ambil dadah, hidup kau tak teruk macam ni. Dadah membawa padah. Mesyuarat penyelarasan antara Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN, Polis Diraja Malaysia PDRM berlangsung di Kementerian Dalam Negeri pada Rabu lalu.
Mesyuarat itu diadakan sebagai tindakan bersepadu antara agensi penguat kuasa bagi membendung isu membabitkan dadah dalam negara. Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Haji Ruji Haji Ubi itu bertujuan menyelaraskan gerak kerja berkaitan masalah dadah negara yang diarahkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam mesyuarat jawatan kuasa Kabinet Membanteras dadah baru-baru ini. Dalam mesyuarat berkenaan, AADK dan JSJN PDRM juga akan bersama-sama menggariskan game changer secara menyeluruh bagi membendung isu membabitkan dadah dalam negara. Turut hadir Ketua Pengarah AADK Tuan Sutekno Ahmad Belon, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN yang dihormati Datuk Seri Muhammad Kamarudin Mat Din dan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF Datuk Kamarudin Mat Ali. Semua pejabat agensi anti dadah kebangsaan daerah yang belum dilawati oleh mana-mana ketua pengarah menjadi sasaran utama untuk sesi lawatan kerja ketua pengarah di bawah pentadbiran Tuan Sutekno Ahmad Belon. Untuk siri ini, pejabat AADK daerah Dungun terpilih untuk menjadi lokasi lawatan kerja ketua pengarah bagi negeri Terengganu. Dalam sesi itu, Ketua AADK Daerah Dungun Yusri Muhammad menyampaikan taklimat berkenaan pengoperasian dan gerak kerja dalam memastikan kepulihan sepanjang hayat dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, Ketua Pengarah AADK juga turut menyampaikan amanat kepada pegawai dan kaki tangan AADK agar khidmat tenaga dan sokongan serta bantuan semua pegawai amat diperlukan secara berterusan agar semua klien dapat dibantu dalam usaha kepulihan secara total kepada klien yang mendapatkan perkhidmatan di AADK. Pada masa sama, Ketua Pengarah turut membuat tinjauan di Pusat Integrasi Klien untuk melihat fasiliti bagi membantu memastikan klien terus pulih seterusnya mampu menyumbang sesuatu untuk kepentingan agama bangsa dan tanah air. Turut hadir dalam sesi tinjauan tersebut ialah Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan Azmi Mustafa, Pengarah Bahagian Dasar Perancangan dan Penyelidikan Osman Nazari, Pengarah AADK Negeri Terengganu Faiza Mat Isa Elias Yahya, Ketua Penolong Pengarah Pembangunan Sumber Manusia AADK Nur Atika Mokhtar, Ketua Penolong Pengarah Pemulihan Dalam Komuniti AADK Dr. Nazira Sadiron. Program Ziarah Ihsan bersama pemimpin masyarakat 2.0 dilaksanakan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Kuala Selangor bersama pelbagai pihak. Program tersebut dilaksanakan bagi menyantuni klien dalam komuniti sekitar Kuala Selangor di samping untuk menzahirkan sokongan pelbagai pihak terhadap kepulihan klien. 5 buah rumah klien dilawati untuk menyantuni keluarga secara dekat selain menzahirkan sokongan kepulihan sepanjang hayat. Turut hadir Pengarah AADK Negeri Selangor Nazir Muhammad. Baik, kita teruskan dengan segmen personaliti AADK. Pada minggu ini, segmen personaliti merupakan seorang pegawai yang berdedikasi. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan bin Rosmin. Panggilan saya Duan ataupun Mak Duan. Jawatan saya adalah pembantu intiadah grade S19. Saya berkhidmat di AADK dah 5 tahun 3 bulan. Saya start lapor diri, mula lapor diri pada 15 hari bulan 1 2018. Saya mula-mula masuk ke pejabat AADK, bermula dengan unit saya dimasukkan ke dalam unit pencegahan. Lepas 3 tahun saya berkhidmat di dalam unit pencegahan, saya ditukarkan kepada unit rawatan dan pemulihan. Tugas hakiki, saya tanggung tugas bagi grade 22 dan saya diberikan amanah untuk menjaga projek akaun amanah, terung dan juga integrasi. Selain daripada itu,
Saya juga diberikan tugas menjadi pemandu gantian. Cabaran yang saya hadapi semasa sepanjang saya bekerja di ADK adalah ketika mula-mula saya masuk ADK, iaitu di mana saya daripada kosong, tak tahu apa-apa dan banyak cabaran dan benda yang saya perlu belajar. Antara contohnya pergaulan antara staf dengan OKP, menguruskan fail, lepas tu cara-cara buat surat. Saya kehilangan seorang ayah, di mana ketika ayah saya meninggal, saya berada di pejabat ADK dan jarak antara pejabat ADK itu begitu jauh lah. Antara kenangan manis yang saya lalui adalah ikatan ukhuwah yang kuat antara pegawai-pegawai yang ada di pejabat ADK daerah dulu. Antara pencapaian saya yang terbaik adalah saya memperolehi anugerah pekerja cemerlang APC tahun 2022. Antara idola saya yang paling saya sanjungi adalah bekas mantan KD saya, iaitu arwah Cik Azmi bin Awang. Kerana cara kerja dia yang sangat memberangsangkan dan membantu saya ketika saya masih baru. Hobi saya ketika waktu lapang adalah memancing, bercucuk tanam, mengerjakan akaun amanah. Dia terdapat di belakang pejabat ADK daerah Bera ini. Pesanan saya kepada masyarakat di luar sana adalah jauhi dadah dan elakkan daripada sebarang penggunaan dadah, kerana dadah adalah musuh nombor 1 negara. Segmen Personality AADK menutup tirai berita AADK kali ini. Sebelum berpisah, suka saya kongsi satu kajian daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada tahun 2020. Dapatan kajian menunjukkan bahawa setiap 100 orang belia di negara ini, 6 orang mengaku pernah mengambil dadah, manakala 4 orang mengaku masih aktif mengambil dadah pada tempoh kajian dijalankan. Selain itu, data juga menunjukkan daripada jumlah keseluruhan itu, sebanyak 60% masih tinggal bersama keluarga. Oleh itu, kempen pencegahan bermula di rumah amat ditekankan agar semua pihak, khususnya institusi keluarga, turut memainkan peranan sama dalam membendung isu penagihan dadah. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube AADK TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.